Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang semuanya saya hormati puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita teruskan lagi pengajian kita pada pagi ini. Tak apalah, dah agak lewat sikit ya. Saya dah hantar mesej tadi. Kata sikit. Dah selawat kan? Sambil-sambil tunggu Ustaz. Sambil-sambil tunggu tu jangan sembang, selawat dulu. Saya post up tadi. Tak apa. Tak apalah, saya dah sampai. Jadi insya-Allah pada hari ini muka surat 65 75 75 Al-Imam Al-Qurtubi tu ya. 74 antara dalil-dalil. Kita masih lagi membahaskan berkaitan dengan ziarah maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara dalil-dalil galakkan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi sesetengah para ulama adalah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada dalil Quran, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, maksudnya walau dan kalaulah annahum idz zalamu anfusahum, mereka ketika mana menganiaya diri mereka sendiri, ja'uka, ya, dengan membuat dosa dan kesalahan, lalu datang kepadamu, ya, ja'uka, lalu datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati bahawa Allah Maha penerima taubat, ya, la wajadullaha tawwabar rahima, Allah Maha penerima taubat, rahima, lagi Maha mengasihani. Jadi sebahagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil umum. Antaranya sebagaimana disebut oleh Al-Imam As-Syauqi dalam kitabnya Nailul Awtar, ya, wajhul istidlal biha annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayyun fi qabrihi ba'da mautihi. Maksudnya ada pun sudut pendalilan, ya, daripada ayat tadi secara umum bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup dalam maqam baginda sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tadi salah satu daripada galakan, ya, untuk kita menziarahi maqam baginda. Ada di sana ada ayat Quran, kalau kita melakukan dosa kepada Allah, ataupun ini lebih daripada sahabat melakukan dosa kepada Allah, lalu mereka terus pergi bertemu dengan Rasulullah, tetapi minta ampun dengan Allah, cuma meminta Rasulullah juga memohon ampun kepada mereka. Jadi galakan-galakan setiap kali ada masalah, ada sesuatu musibah, galakan itu dikira menggalakkan bertemu kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan sekarang ni pun boleh tak boleh, kalau kita ada masalah, kita pergi ke Madinah, pergi ziarah kubur baginda, maka boleh. Kenapa boleh? Kerana salah satu dalil daripada ayat ini, kita ziarah Nabi semasa Nabi hidup, dan sekarang pun Nabi hidup di dalam kuburnya. Dia buku ni satu buku yang walaupun kita dah faham banyak dah, ya, saya pun dah ulang banyak kali. Dia buku ni satu buku yang mengajar kita kunci kehidupan. Ya, di sana ada kunci kehidupan, iaitu baginda Rasulullah. Baginda adalah rahmat, baginda adalah syafaat, baginda adalah seorang yang boleh bantu kita dengan Allah. Itulah baginda, sama ada dunia ataupun akhirat.
Dan buku ini juga memberi pencerahan kepada kita terhadap isu-isu yang dimainkan dalam masyarakat ni. Ya. Jadi kalau puan-puan tidak belajar benda-benda begini ni, kadang-kadang kita mungkin akan membuat tuduhan kepada pihak-pihak yang tertentu yang menziarahi kubur Nabi, yang berdoa depan kubur Nabi. Sebenarnya berdoa kepada depan kubur Nabi itu mereka pun mungkin telah belajar. Macam kita ni lah, kalau kita pergi ziarah kubur Nabi, kita doa tak depan kubur Nabi? Mesti kita akan doa. Doa tu kepada siapa sebenarnya? Doa tu kepada Allah. Tetapi dengan berada dekat di kubur Nabi, sebagaimana kita pada zaman hidup dulu, Nabi hidup dulu, bertemu Nabi ketika mana melakukan dosa. Ni ayat tadi ni. Walau dan kalaulah annahum, mereka, iaitu sahabat-sahabat Nabi dulu, idzalamu anfusahum, kalau mereka pada ketika itu telah menzalimi diri mereka melakukan dosa, ja'uka, mereka datang jumpa kamu wahai Nabi. Apa masalah dosa dengan Nabi? Sementara dosa ini dengan Allah. Tetapi bila mana jumpa dengan Nabi, Allah kata fastaghfirullah, kamu kena minta ampun dengan Allah kerana dosa kamu dengan Allah. Cuma bila mana kamu berada dekat dengan Nabi, maka Nabi juga wastaghfaralahumur rasul, Nabi juga akan mohon ampun untuk kamu dari kepada Allah. Maka kalau kita ziarah kubur Nabi, kita ada dosa. Ni ayat tadi ni. Ya Allah, banyak dosa denganmu ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Dan berkebetulan aku berada di sisi kubur Nabi-Mu ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, dan aku harap Nabi juga mohon ampun ke atas diri aku. Maka benda tu boleh. Tapi jangan minta ampun dengan Nabi. Yang itulah. Tapi masalah sekarang ni, ayat Quran ini menceritakan orang buat dosa, kenapa pula kena jumpa Nabi? Inilah yang dikatakan keharusan itu, dalil. Maka di dalam ayat ini menjadi satu sudut pendalilan. Okey ya? Dia kadang-kadang isu begini susah. Tapi kalau puan-puan, alhamdulillah puan-puan didedahkan dengan isu begini, dengan ayat Quran dan sebagainya, maka puan-puan boleh menerima keadaan itu, tetapi dalam pemahaman yang jelas. Maka minta bantuan. Ya, kita minta bantuan dengan Nabi. Boleh tak sekarang ni minta bantuan dengan Nabi? Minta bantuan supaya Nabi doa kepada Allah. Bukan kata minta bantuan dengan Nabi, Nabi dah telah wafat, maka minta bantuan dengan Nabi supaya Nabi itu doa kepada Allah, minta dengan Allah, permudahkan urusan kita dengan Allah. Bila? Sekarang ni. Boleh tak sekarang ni? Boleh. Bila nak buat? Ketika mana ziarah makam Nabi. Ini dalil dia. Kemudian beliau meriwayatkan daripada perkataan sebahagian ulama kalam, daripada Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, wa iza sabata annahu hayyun fi qabri kana maji'u ilaihi ba'da al-maut kal maji' ilaihi qablahu. Maka seorang ulama dalam ilmu kalam, ilmu yang membahaskan kelompok-kelompok, golongan-golongan dalam kalangan umat Islam. Okey ya, seorang lagi sekali, kalau puan-puan nak tahu, umat Nabi Muhammad ni dia pecahkan 73, tahu kan? Macam mana puan nak tahu 73 golongan ini? Dan Nabi kata satu golongan yang masuk syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang 72 lagi yang mana? Maka puan-puan kena belajar kitab yang bertajuk Ilmul Kalam. Dia termasuk sama dalam ilmu tauhid. Ingat tak? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu aqaidul iman. Dia ilmu tauhid kan ada banyak nama. Dah belajar kan? Ke saya ni laju sangat ni. Sebab dia dah lewat, memang kena laju. Kalau belajar tauhid, ilmu tauhid dia bukan satu nama. Kadang-kadang ilmu tauhid dinamakan ilmu akidah, ilmu aqaidul iman, ilmu pegangan-pegangan iman. Ilmu tauhid juga dinamakan ilmu kalam. Kerana apa? Kerana dalam ilmu tauhid dibahaskan kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sesat, yang terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka salah seorang ulama yang membahaskan ilmu kalam ialah Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Maka kita nukilkan kalam dia, wa iza sabata annahu hayyun, jika telah tetap bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam hidup dalam makam baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kedatangan kepada baginda setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seumpama kedatangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Ini pandangan ulama Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Dia kata sekarang ni kalau kita tanya soalan lagi sekali, ya walaupun benda sama, Rasulullah masih hidup tak sekarang ni? Di alam barzakh, di dalam maqam, maka hidup. Maka dia kata ibaratnya bila mana kita ziarah maqam Nabi yang masih hidup di dalam alam barzakh itu,
Maka samalah sebagaimana kita ziarah pada Nabi hidup zaman dulu. Kenapa? Kerana atas perkataan hidup. Okey ya? Kalau kita kata, ni ulang lagi sekali ni, Rasulullah hidup tak sekarang ni? Hidup. Tapi kita faham hidupnya di alam barzakh. Maka atas perkataan hidup, bila mana kita ziarah baginda semasa beliau masih hidup di dunia dengan beliau masih hidup di alam barzakh, sama tak atas nama hidup? Hidup itu sama, cuma tempatnya berbeza-beza. Ni susah juga nak faham. Habis mati ke hidup? Hidup, tapi dah mati, tapi hidup. Macam saya tanya soalan gini lah pada perempuan. Malam Isra' Mi'raj, bila mana Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi mengimamkan sembahyang. Siapa makmum? Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hidup ke dah mati dah? Dah mati. Yang tu yang duk sembahyang belakang Nabi Muhammad tu hidup ke mati? Yang ni semua ustaz kita cerita dalam hadis yang sahih. Nabi mengimamkan, bukan hadis dhaif ni, bukan hadis sahih. Nabi mengimamkan nabi-nabi lain. Jadi soalan sekarang ni ialah nabi-nabi dan rasul-rasul yang jadi makmum kepada Nabi Muhammad malam tu hidup ke mati? Mati tapi hidup. Kemudian bila mana Nabi naik ke langit, Nabi turun, Nabi Musa tanya, kan ada dialog kan, wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah bagi pada kamu? 50 waktu sembahyang. Wahai Nabi Muhammad, umat kamu tak mampu, kamu kena. Maka dialog tu, akhir sekali Nabi turun lagi, berapa? 45. Tak boleh, umat kamu tak mampu. Naik lagi, turun lagi, berapa lagi? Tinggal 40. Kamu kena naik lagi, minta lagi. Berapa kali tu Nabi naik? Tinggal 5 tu daripada 50. 9 kali kan? Maka duk berbicara, kalau 10 kali tinggal kosong. 5 tinggal kosong. Baik, Nabi Musa ketika tu dah mati ke masih hidup? Dia tu duk bersembang dengan Nabi tu. Dah boleh faham kan? Kalau biasa kan dia memang mati juga, tak boleh roh dia yang lain kan? Roh lain ada, roh tu masih hidup lah. Yang lain ni dalam bentuk roh. Mereka ni dalam bentuk roh dan jasad. Roh dan jasad dia. Cuma jasad mereka tu, sebab jasad mereka kan tak hancur. Dia ada 10 benda yang tak hancur. Tahu kan? Kalau berlaku kiamat pun 10 benda ni tak akan hancur. Salah satunya jasad para rasul. Kalau jasad syuhada pun tak hancur, ya? Jasad orang yang mati syahid itu pun tak hancur. Jasad yang hafal Quran tak hancur. Ni orang biasa ni. Bagaimana dengan jasad nabi-nabi dan rasul-rasul? Cuma bagaimana mereka hidup di ketika itu? Yang kehidupan inilah yang sukar untuk kita terjemahkan. Dan jasad itu pula mungkin Allah dah ubah sifatnya. Sebagaimana kita balik akhirat nantilah, kita masuk syurga, maka ada jasad tak? Ada jasad. Dia kalau roh saja mimpi, kan? Kalau kita lihat tu yang dibahaskan, ada golongan sesat mengatakan Nabi hanya pergi dengan roh pada malam Isra' Mi'raj. Tapi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi pergi dengan roh dan jasad. Itu akidah Ahli Sunnah. Tapi ada golongan Mu'tazilah mengatakan Nabi pergi dengan roh sahaja. Maka kita jawab, kalau roh sahaja itu namanya mimpi. Maka bila mana kita kembali ke akhirat nanti, kita masuk surga nanti, kalau roh saja yang masuk itu mimpi. Maka ada jasad, tapi jasad itu akan disifatkan dengan sifat yang sesuai dengan alam itu. Gitulah kata ulama. Dengan kata lain, jasad ukhrawi. Tapi maknanya kalau orang duduk di alam barzakh, yang sebagaimana para syuhada, kan orang mati syahid kan mereka hidup, ya. Ada satu ayat Quran tahu dah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan orang-orang yang yuqtalu fi sabilillah, yang mereka dibunuh di jalan Allah, amwat, mati, bal ahya, bahkan mereka masih hidup.
Bahkan jasad mereka pun tidak akan hancur. Tapi kita fikir balik, bagaimana jasad yang tak hancur berada di alam barzakh? Jasad yang bagaimana? Mungkin ketika itu jasad yang sesuai dengan alam barzakh, dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bukan jasad yang ada ni lah. Sebagaimana begitulah. Susah juga kan? Sebab itulah soal ini soal iman. Ada benda, kalau puan nak guna akal, saya guna akal, bijak mana akal kita pun, genius mana akal kita, tak mampu untuk kita faham dengan akal. Kerana itu alam yang di luar daripada akal. Letak kamera, letaklah video cam ke kat mana? Kat dalam kubur. Nampak tak malaikat datang? Tak nampak. Habis katanya masuk dalam kubur tu, orangnya akan hidup. 3 langkah kita berjalan daripada kubur tu, malaikat dah sampai dah. Mula malaikat soal dia. Dan mayat tu masih dengar lagi tapak kaki kawan-kawan dia, keluarga dia yang pergi ke bumi kan dia. Maknanya tak jauh lagi. Tak nak jauh apa dah, baru 3 langkah. Daripada kubur malaikat datang. Pelik ya? Dan mereka bangkitkan dia. Soal dia. Tak boleh jawab, mereka pukul dia. Maknanya itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu kalau kita nak fikir dengan akal, memang tak akan jumpa akal kita jawapannya. Habis apa dia? Iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Tapi hidup tak? Hidup tak? Hantu tu boleh hidup tak ada jasad? Kan hantu tu terbang tu. Ya ke hantu? Iblis, syaitan, jin. Mereka ada alam. Sekarang ni ada tak alam lain ni? Sekarang ni ada. Dan kiri kanan kita ni ada makhluk yang hidup namanya malaikat. Duduk di mana? Duduk alam malaikat lah. Tapi dia berada di sisi sebelah kita. Maknanya di sisi sebelah, di antara kiri dan kanan ini ada alam lain namanya malaikat. Puan-puan minta lah dengan Allah, ya Allah, kau tambahkan sikit keyakinan aku terhadap alam-alam ini, ya Allah. Biarlah aku nampak sekali-sekala. Boleh lah. Kalau berani lah puan-puan nak nampak, aku nak tengok jin lah sekali, ya Allah. Dah tengok je lah. Tak mau? Ya? Dah tengok yang bagus-bagus lah. Jangan tengok yang mata merah tu. Saya dulu ada beramal satu benda. Masa muda-muda dulu belajar silat. Silat batin-batin ni lah. Kebatinan ni. Maka beramal lah. Bila mana beramal, guru tu kata benda tu akan datang ganggu. Tapi alhamdulillah saya ni tak kena lah setakat mana saya tu amal tu. Cuma rasa berdiri bulu roma dekat-dekat tu ada lah. Tapi ada kawan-kawan tu yang beramal tu, dia kata malam-malam buka tingkap lah kan. Kalau buka tingkap malam-malam, bukan kerana nak buka pun, kalau panas-panas tak buka tingkap pun tak apa. Tapi dia kata kadang-kadang dia nak buka tingkap sambil-sambil beramal. Celik, kadang-kadang terpejam mata. Celik mata tu kat tingkap tu, terbeliak biji mata besar, dia kata besar pinggan ni. Ujian. Ada orang macam tu. Lepas tu kita tak payah lah. Kalau macam tu tak payah tunjuk lah. Ya? Maknanya ada alam lain, ada alam lain. Hidup tak di alam itu? Ya, hidup. Berkeluarga, beranak, bercucu. Jin tu. Mana mulia jin dengan manusia? Mulia manusia. Mana mulia jin dengan Nabi? Jauh dah nak kata. Maka kalau jin tu boleh hidup di alam lain, boleh bergerak, boleh berkata, boleh bersembang, bersegala, takkan Nabi mati gitu sahaja. Yang ini susah sikit lah kita nak faham. Maka sama juga kita ada satu benda yang dalam diri kita tidak akan hancur, namanya roh. Hatta kiamat sekalipun roh akan dijaga oleh Allah. Kan roh ni bila mati diletakkan di alam illiyin, maka dijaga. Jadi roh ni tak mati. Berarti kita pergi ziarah kubur. Ahli kubur tu tahu kita ziarah dia. Dia tahu kita datang, kita bagi salam. Apa guna Nabi ajar kita bagi salam pada ahli kubur, tiba-tiba ahli kubur tu tak dengar, kemudian dia tak jawab balik salam, maka sia-sia lah salam itu. Kerana salam itu ada dua pihak. Mana mungkin salam itu ada satu pihak? Betul ya? Baik, kita baca di sini lagi Al-Imam Al-Qurtubi. Ia ni puan-puan boleh rujuk tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Kadang-kadang kita sebut tafsir Imam Al-Qurtubi. Ya, dia mengatakan Rawa Abu Sadiq an Ali
Yang maksudnya Abu Sadiq meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala qarima alaina a'rabi ba'dama dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu ayat, bahawa beliau berkata, A'rabi datang kepada kami. Orang A'rabi ini Arab Badui, ya. Arab Badui disebut A'rabi. Arab Badui datang kepada kami setelah 3 hari. Kami memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melemparkan dirinya ke atas makam Rasulullah. Melempar ni kita nak kata apa, ya? Melompat jatuh lah atas tu. Mana boleh dia lempar diri dia sendiri. Dia lompat jatuh. Lalu melumurkan kepalanya dengan tanah, ya, tanah makam Nabi tadi. Maka dia berkata, engkau berbicara wahai Rasulullah, maka kami mendengar sabdamu. Kamu memberi peringatan, lalu kami mengingati peringatanmu. Lalu telah turun ke atas kami sebuah ayat. Itu ayat Quran, walau annahum idzalamu anfusahum. Ayat tadi lah yang sekedar tadi kita baca tadi. Maka Arab Badui hafal ayat itu, ya. Lalu turun ke atas kami ayat yang tadi, idzalamu anfusahum, dan jikalau engkau menzalimi diri kamu sendiri. Dan seluruhnya lah ayat ni, ya, sampai akhir. Dengan membuat dosa dan kesalahan, maka saya telah menzalimi diriku, ya. Wa qad zalamtu nafsi wa ji'tuka tastaghfiruni. Maka aku telah zalimi diri aku, dan saya datang kepadamu agar kamu meminta ampun bagiku. Bukan minta ampun dengan Nabi ni. Arab Badui pun pandai ni, dia mengaji ni. Nanti sebab tu kadang-kadang orang yang tak faham dituduh syirik. Syirik tu pergi duduk doa dekat kubur Nabi. Syirik tu pergi kita doa dekat kubur wali. Dia tak tanya dulu, boleh saya tanya tak tuan, tuan doa di kubur Nabi ni, tuan doa pada siapa? Doa apa? Kita pun jawablah, saya doa supaya Nabi tolong saya minta ampun kepada Allah, bukan Nabi ampun dosa saya. Itu lain. Sama juga, saya datang kubur para wali ni supaya ada satu keberkatan, kerana di dalam kubur tu ada wali, ya, yang masih hidup di alam barzakh dengan kehidupan sesuai dengan alam barzakh. Maka dia dengar salam saya, dia dengar bicara saya, sebagaimana Nabi juga dengar bicara kita. Maka kita minta ampun kepada Allah, tapi cuma dengan keberkatan dia, agar permudahkan Allah. Sebenarnya Allah ni pun tak perlu semua tu, tapi Allah ni dia cipta satu benda tu ada sebab musabab. Okey, ya? Payah juga kan. Tapi Badui ni dia pergi, ya, sekarang aku datang kepada Muhammad Rasulullah supaya engkau minta ampun bagiku. Lalu diseru daripada makam tersebut, fanudiya minal qabri annahu qad ghafara laka. Lalu diseru daripada makam tersebut yang kamu telah diampunkan. Ini riwayat. Maka dengar suara Nabi, ya, tapi dia tak tulislah suara Rasulullah. Dia tulis di situ, ya, dijawab, diseru daripada kubur, minal qabri, daripada kubur itu satu suara, annahu qad ghafara laka, sesungguhnya Allah telah ampunkan, ataupun kamu telah diampunkan. Baca majhul, qad ghufira laka, sesungguhnya telah diampunkan kamu. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi, apa boleh rujuklah, ya. Begitu juga dengan kisah Al-Qurtubi yang masyhur sebagaimana diriwayatkan oleh ramai ulama dalam kitab-kitab mereka. Termasuklah Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau terhadap ayat ini. Puan-puan boleh rujuk juga tafsir Ibn Kathir. Ayat ni ayat berapa tadi? An-Nisa ayat 64. Ada orang ni dia tak puas hati mengaji, ya, sebab dia tak puas hati mengaji, itu maksud saya dia nak tahu lagi, dia nak tahu lagi. Maka di sini macam puan-puan kalau ada berminat lagi, nak tahu bagaimana tafsir ayat ini, bagaimana Imam Qurtubi tafsir, bagaimana Imam Ibn Kathir tafsir, bagaimana Imam At-Tabari tafsir, apa-apa boleh rujuklah tafsir-tafsir dalam ayat tadi. Tapi sedikit dibawa di sininya dalam tafsir Imam Qurtubi. Ceritanya Arab Badui, ya, setelah 3 hari, ialah 3 hari ke 4 hari ke Nabi itu dah dikira wafat lah kan, dah dikebumikan. Tapi bila mereka pergi, ya, sehingga kan dia melumur-lumurkan tanah di atas kepala dia, menggelupur dia, berguling-guling. Arab Badui, jangan cakap apa-apa kat dia, ya. Arab Badui, orang kampung, kena dikira juga. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan mesti diberitahu oleh sahabat. Daripada Sayyidina Ali itu,
Sayyidina Ali yang cerita tu. Kenapa Sayyidina Ali tak pergi larang Arab Badui tu? Kenapa kau buat begini ni? Tak boleh ni. Tapi Sayyidina Ali pula riwayatkan kepada kita pada hari ini, supaya kita tahu cerita tu. Kenapa Sayyidina Ali tak pergi tegah dia? Kerana perbuatan itu tidak bercanggah dengan hakikat sebenarnya syariat. Tak apa, kita baca lagi dalam riwayat Ibnu Katsir. Mereka meriwayatkan, yang muka surat 76. Saya baca cepat sikit ni sebab ni pengetahuan. Sekadar pengetahuan, tak perlu saya hurai panjang sangat pada puan-puan. Daripada Imam Al-Utbi. Al-Utbi itu siapa dia? Itu nota kaki nombor 48 tu. Dia adalah Abu Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Rahman Muhammad bin Abdullah, atau Ubaidillah bin Amr bin Muawiyah bin Amr bin Utbah bin Abu Sufyan As-Sakh bin Harb, yang telah dikenali sebagai Imam Al-Utbi. Okey, dia tu orangnya. Maka daripada Imam Al-Utbi, di mana dia telah berkata, saya satu ketika duduk di samping kubur junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang seorang Arabi. Sama juga ni, penduduk kampung, orang kampung, orang Arab Badui, mengucapkan salam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, salam kesejahteraan bagimu wahai Rasulullah. Saya telah mendengar Allah berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat yang kita dah terjemah tadi. Dan saya telah mendatangimu, dia dalam keadaan memohon keampunan. Arab Badui itu cakap lagi, maka saya telah mendatangimu wahai Rasulullah dalam keadaan memohon keampunan dari segala dosaku dan mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku, kepada Allah lah kan. Lalu dia melantunkan beberapa bait syair berikut, ya khairaman dufinat bilqa'i a'zamahu fataba min tibihinna al-qawm wal akramu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu. Ya khair, wahai manusia terbaik, man dufinat bilqa'i a'zamahu, bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya, dalamnya ada pribadi yang suci, pemurah lagi mulia. Ni duk apa ni kalau kita kira ni? Duk bersyair tepi kubur Nabi. Ya, syair. Tapi kalau nak terjemah menyanyi tak elok lah kan. Dia menyanyi. Jadi tapi Arab ni hiburan dia syair lah. Bagi kita syair tu menyanyi lah. Tapi menyanyi kita ni dia jadi lain dah makna dia. Kan? Kalau kita ni bersajak ke apa? Berpuisi ke apa? Kan? Bersajak, berpuisi. Puan-puan tak minat macam ni? Maknanya puan-puan jiwa dia tak seni. Dia kena jiwa ni, kena jiwa seni. Tahu tak? Jangan jiwa yang tak ada kesenian. Itu yang jadi keras tu. Sebab tu kita duduk dengan ulama-ulama apa-apa dia, seronok jugalah. Ulama-ulama ni dia lantunkan benda-benda gini lah. Tapi yang ini kalau dilagukan, sama ada kita nak baca macam puisi lah kan. Puisi kita baca biasa pun boleh, kita lagukan puisi tu. Ingat lagu-lagu lama yang dia apa? Lagu lama tak tahu. Yang dia baca itu selalunya siapa? Yang duduk atas kursi roda tu. Sedap lagu-lagu dia. Tak dengar? Puan-puan dengar apa? Dengar lagu tu, dengar kata-kata tu. Saya dengar kata-kata tu. Kata-kata tu. Saya dulu puan-puan mengaji bahasa. Saya mengaji bahasa Arab. Jadi syair-syair ni biasalah dengar. Lepas tu duduk lagukan syair tu. Dia ada satu ilmu melagukan syair, namanya ilmu arud wal qawafi. Ilmu arud, satu ilmu. Ngaji dulu di Mesir. Menangis-nangis nak lulu. Susah. Yalah, menyanyi lagu, belajar lagu. Yang ni nak kena lagu apa? Yang ni lagu apa? Tak ingat dah saya. Kita dah tak tahu apa. Dulu pun hampir-hampir lulu saja. Hampir-hampir tak lulus. Dulu gitu-gitu aja. Kenapa susah? Dia datangkan syair ni, kita kena kira huruf-huruf syair tu. Kemudian kita kena potong-potong dia. Ni sesuai dengan lagu apa. Maka kita pun letaklah lagu tu kat situ.
Sebab tu kalau perempuan, kalau anak-anak perempuan nak pergi mengaji bahasa Arab di Mesir, tak payah lah. Betul, susah. Saya pergi mula-mula tu tak payah cerita lah, nanti rugi masuk. Jadi ni ya, jadi Arab ni Arab Badui ni. Maknanya Arab Badui ni, tengok bahasa dia. Dia bil qa'i'azamu. Kemudian dia akhir tu dengan mim, yang akhir tu dengan ha. Maka hebat juga Arab Badui ni. Kenapa dia boleh jadi begini ni? Dia lontar dengan rasa. Dia bila mana lontar dengan rasa tu, dia spontan, meluahkan rasa. Dan rasa tu dia seni. Okey ya? Allah. Sebab tu ada lagu tu yang tapi dah banyak kali baca. Ya, tentang Nabi tu kan, yang selalu anak-anak kita baca, Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah. Di akhir dia. Wa mau yang mula-mula na pasalnya Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana. Karab kan lagu dia. Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Itu lagu dia. Kalau baca biasa pun boleh, baca macam tu pun boleh. Tapi kalau baca macam tu, rasa juga kat hati kita kan, rasa sayu, rasa rindu kepada Rasulullah. Perlu puan-puan. Sebab tu puan-puan tengok barat, bagaimana mereka menguasai remaja mereka, pemuda-pemuda. Mereka buat konsert. Kita tengok ratusan ribu hadir di konsert mereka buat di pantai. Tahu kan? Kita tak tahu. Saya dulu di UK dulu, di Gloucester lama. Tapi dia orang malam-malam weekend, bukan main-main, dia boleh tarik. Kemudian dia bawa lagu apa? Dia bawa lagu sentimental kan, macam Westlife, Backstreet Boy. Tahu tak ni? Dulu lah, saya dulu. Tapi saya doa dulu gini dulu. Kadang-kadang memang. Sebab tu kita kata, kenapa Allah buat kita lupa? Kerana lupa ni nikmat rupa-rupa. Tapi dulu saya doa, ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada aku, ya Allah. Kekuatan ingatan. Setiap kali aku dengar, aku ingat, ya Allah. Apa yang aku lihat, aku ingat, ya Allah. Apa yang aku hafal, aku ingat, ya Allah. Maka bila mana ingatan tu agak kuat, rupa-rupanya rosak juga ingatan kita. Oh, ingat dulu. Ingat. Kita dengar, ingat. Tidaklah ingat lagu, tak ada. Tapi kita tahu, ni lagu ni. Tapi kadang-kadang seni ada dalam hati kita. Oh, ni pernah dengar ni. Ni pernah dengar ni. Bahaya rupa-rupanya. Sebab tu, ya Allah, kadang-kadang kau bagilah aku lupa, ya Allah. Tak betul. Dulu minta ingat, atau minta lupa. Berapa ada benda perlu kita ingat, ada benda tak perlu kita ingat pun. Dari bila mana kita pernah dengar, dan kita pun doa, ya Allah, ya Allah, Engkau berilah kekuatan kepada ingatan aku, termasuk apa yang aku dengar, termasuk. Jadi bila mana kita pernah dengar, dia tak akan lupa. Itu susah juga. Tak ada sampai kita ingat lagu tu satu-satu, tidak. Tapi kita ingat, ni dia ni yang menyanyi. Sebab dulu kita, macam kita pernah baca, contohnya kita ambil satu paper, kita pergi kedai je, nak beli apa? Nak beli garam, nak beli gula. Kita berhenti kat kedai tu, tengok ada paper kan, kita tengok tajuk depan. Cukuplah. Ya Allah, kau berilah aku ingat apa yang aku lihat. Tengok. Sampai sekarang duduk nampak tajuk tu. Nampak je. Itu rupanya bahaya juga kerana kuat ingatan. Lepas tu, ya Allah, Engkau ingatlah apa yang sepatutnya aku perlu ingat. Engkau lupakanlah apa-apa yang aku tak perlu ingat, ya Allah. Gitu pula dalam doa dia jadi. Tapi itu dia yang saya kata bahawa dia kan, bagaimana mereka memasuki remaja mereka buat konsert akhir sekali, puluh-puluh ribu datang dan menyanyi pula macam orang kena histeria. Nampak tak? Lagu tu, kesenian itu menusuk masuk. Kalau lagu rock, dia akan jadi keras kawan tu, kejam, rambut jadi panjang. Nampak tak?
Maka sebab tu ulama-ulama akhir sekali mereka secara spontan macam Arab Badui tadi melontarkan kerinduan kepada Rasulullah, memuji Rasulullah di kubur Rasulullah. Maka semua ni sampai sekarang diriwayatkan oleh ulama-ulama bahawa pernah Arab Badui datang baca Quran dulu. Quran baca dulu. Lepas tu dalam majlis-majlis tertentu kan dia alunkan Quran. Kemudian di samping tu boleh tak alunkan selawat? Boleh alunkan selawat. Ya. Yang saya baca, Allahumma salli ala Muhammad. Alunkan. Padahal boleh baca juga Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga baca. Tapi bila mana dialunkan, sebab ada di antara di hadapan kita ni orang-orang yang jiwa dia seni. Macam puan dah mengaku dah tadi jiwa tak seni. Ada jiwa seni puan masuk. Macam kita zikir munajat tu lah. Sebenarnya zikir munajat tu dah terkenal zaman dulu kat Selangor ni. Kemudian Ustaz Badrul Amin popular kan. Seronok juga kita datang Qiyamul Lail, alunkan dah, menangis kita. Dan ustaz, ada setengah ustaz dia baca Quran tu kita dah menangis lah. Tapi ada setengah ustaz dia baca Quran kita tak menangis, tapi lepas tu dia zikir. Ada setengah orang dah menangis dah. Ada setengah orang zikir pun tak menangis, doa baru menangis. Doa pula bahasa Malaysia baru menangis, bahasa Arab tak menangis. Kenapa tu? Kerana faham tak faham. Tapi ada satu benda, dia faham kata tak faham, dia akan terasa, iaitu jiwa kita. Macam kita baca Quran, faham tak? Tak faham semua, tapi menangis kita. Maka ada sentuhan-sentuhan. Itulah yang sedikit selingan. Jadi Al-Qurtubi meneruskan ceritanya. Muka 176 dia. Yang bawah sekali. Al-Imam Al-Qurtubi meneruskan ceritanya. Kemudian dia berpaling, meninggalkan makam junjungan Nabi. Arab Badui tadi berpaling, tinggalkan makam junjungan Nabi SAW. Tiba-tiba dua mataku mengantuk. Lalu aku bermimpi melihat junjungan Nabi SAW dalam tidurku. Dan baginda bersabda kepadaku, wahai Qurtubi, segera pergi berjumpa Arabi itu dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuninya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nota kaki cuba lihat muka nombor 46 tu. Bawah sekali, ia turut dinukilkan dalam kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi dan sebagainya. Kita ni Imam Nawawi pun tulis dalam kitabnya Al-Azkar, himpunan zikir-zikir. Puan-puan tolong beli ya, tolong adalah satu kitab. Pergi kedai mana-mana ada insya-Allah. Kitab Imam Nawawi. Tajuk Arabnya Al-Azkar. Tajuk Melayunya himpunan zikir-zikir. Dalam tu semua ada zikir. Ya, semua ada bacaan. Tebal juga dia, lebih kurang lah. Dalam 500-600 muka surat gitu lah lebih kurang. Kau nak doa apa? Semua ada dalam tu. Ya. Kitab Sahih Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi. Jadi Imam Qurtubi ni aulia lah ni puan-puan. Dia mengantuk aja mimpi jumpa Nabi. Kita ni mengantuk telak habis. Allahu Rabbi. Ada orang tertentu ni puan-puan sekalian, bila-bila masa dia nak jumpa Nabi, dia doa, dia tidur, dia jumpa Nabi dalam mimpi dia. Itu dalil pertama daripada Quran. Okey ya. Kita baca dalil kedua, ayat yang lain pula. Yang tadi ayat surah Nisa ayat 64. Baik, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Wa man, sesiapa sahaja yuhajir fi sabilillah, yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, ya, yajid fil ardi, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini muraghaman kasiran wasa'ah, dia akan dapati di bumi ini tempat yang berhijrah yang banyak, dan wasa'ah, dan tempat untuk rezeki yang makmur. Surah Nisa juga ayat 100. Al-Imam Asy-Syaukani menyebut sudut pendalilan, ya, sudut pendalilan yang tadi saya rasa ada tu sikit lagi. Yang muka surat 74 tu puan-puan.
Tak, Imam Syauqi dalam kitab Nailul Awtar muka surat 74, sekejap yang sedikit pembetulan. Sebahagian para ulama, sebab kitab Nailul Awtar ni karangan Imam Syaukani, bukan Syauqi, Syaukani. Yang ni betul lah, yang di sini betul. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, beliau mengatakan wal hijratu ilaihi fi hayatihi al-wusul ila hadratihi kadzalik al-wusul ba'da mautihi walakinnahu la yakhfa anna al-wusul ila hadratihi fi hayatihi fihi fawaidun la tujad fi al-wusul ila hadratihi ba'da mautihi. Taklah kita kembali balik muka surat 77 tu ya. Wal hijrah, adapun hijrah menuju baginda sallallahu alaihi wasallam ketika kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia ialah sampai kepada kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak dapat disembunyikan bahawa sampai kepada baginda ketika kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, padanya ada faedah-faedah yang mana tidak dapat didapati pada sampai kepada kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey ya? Tak faham? Puan-puan, konsep hijrah pada zaman Nabi dulu berterusan sampai kepada kiamat. Itu hijrah. Konsep hijrah tu berlaku semenjak zaman Nabi sampailah kiamat. Dulu sahabat-sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah semasa Nabi masih hidup. Okey, sampai tak kepada Nabi, sahabat Nabi akan sampailah bertemu dengan Nabi di Madinah, duduk bersama Nabi di Madinah setelah berlakunya hijrah. Baik, sekarang ni kitanya kena tak hijrah, kita juga kena berhijrah. Okey ya? Cuma berhijrah kita bukanlah daripada Mekah ke Madinah, tetapi berhijrah kita daripada yang tidak baik kepada yang baik. Apa yang tidak baik? Yang tidak baik ialah yang tidak hidup dengan Islam. Berhijrah kepada hidup dengan Islam kesemuanya sekali yang dibawa oleh Nabi. Jangan sekadar berhijrah separuh-separuh. Jangan sekadar berhijrah bab-bab tertentu. Baik. Kalau sahabat Nabi zaman Nabi dulu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada yang hijrah awal, Nabi pergi kemudian kan. Kemudian ada yang selepas tu hijrah lagi. Maka mereka berhimpun bertemu dengan Nabi di Madinah. Sampai tak mereka kepada Nabi bersama dengan Nabi? Sampailah kan? Maka kita hari ini ibarat kita berhijrah tak? Ialah kita berusaha untuk berhijrah diri kita daripada yang tidak baik kepada yang baik. Apa yang baik? Yang diajar oleh Nabi itu semuanya baik. Maka kita sedang berusaha. Maka sampai tak kita kepada Nabi hari ini? Sampai. Cuma bezanya sampai ketika Nabi ada, sebelum Nabi masih hidup, dengan sampai setelah Nabi wafat tapi Nabi juga masih hidup. Maka berbezalah maknanya sedikit, tapi hakikatnya sampai. Itu yang nak dia beritahu. Kena baca banyak kali tu. Dia bahasa Arab tu. Kena baca lagi sekali. Faham lah kan? Ibarat Rasulullah duduk di Madinah, maka sahabat Nabi sampailah jumpa Rasulullah di Madinah. Kita sekarang ni dah hijrah tak? Memang kita kena hijrah. Duk tiap-tiap tahun berceramah hijrah. Habis hijrah tu ke mana? Kan kita baca hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ingat lagi hadis tu kan? Setiap amalan tu kena sertakan dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah, sesiapa yang berhijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul, maka hijrah dia dikira kepada Allah dan Rasul. Diguna ila, kepada. Maka daripada sini nak pergi kepada Allah, daripada sini nak pergi kepada Rasul. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, sampai tak kepada Allah dan Rasul? Sampai kepada Allah dan Rasul. Cuma ketika Rasul hidup di Madinah itu dengan Rasul hidup di alam barzah, berbezalah maknanya. Tapi kedua-duanya sampai. Kadang-kadang ilmu ni dia bahas tinggi, tapi tahanlah kan? Sampai. Maka puan-puan dah hijrah ke belum?
Dah. Maka sekarang dah sampai tak kepada kehendak Rasulullah yang diajar oleh Rasulullah? Sudah sampai. Maka kalau akhirat nanti insya-Allah, ya, dengan sebab kita berhijrah untuk kembali kepada ajaran Nabi. Macam perempuan, bukan perempuan, ada setengah orang perempuan. Setengah orang perempuan muda-muda dulu kan dia dedah aurat. Macam artis kan, artis kan dia dedah aurat. Sekarang berapa ramai artis perempuan berhijrah untuk kembali menutup aurat. Maka mereka dah sampai tak terhadap apa yang ajaran Nabi, kepada kehendak Nabi. Maka ibarat mereka telah sampai kepada Nabi. Cuma berbezalah dengan Nabi hidup zaman sahabat dulu dengan Nabi dah wafat sekarang ini. Tapi sampai tak hijrah itu? Sampai. Cuma manfaatnya berbeza, kerana dulu Nabi masih ada secara jasad dan zahir, dan hidup zahir di dunia. Tapi sekarang Nabi pun masih hidup, cuma di alam barzakh. Itu makna dia tadi. Baik, kemudian muka surat 78, dalil yang ketiga. Masih lagi membicarakan tentang ziarah kubur Nabi, makam Nabi. Man hajja, ya, sebagaimana Nabi sebut dalam satu sabda Nabi SAW, man hajja, sesiapa yang menunaikan haji, fazara qabri wa ba'da wafati, maka dia menziarahi kuburku setelah kewafatanku, faka'annama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia menziarahiku ketika mana hidupku. Ini hadis ni cuba lihat nota kaki muka surat 50 tu. Tak apalah kalau baca pun tak apa. Cuma kalau kita baca beginilah, ya. Hadis riwayat Imam Daruqutni. Ada hadis riwayat Imam Daruqutni. Juga riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dan sebagainya, daripada hadis Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif di sisi sebahagian ulama. Ya, ada setengah ulama kata sanad dia, sandaran rawi dia dhaif. Seperti Al-Iraqi dalam takhrij beliau terhadap Al-Ihya dan sebagainya. Namun makna hadis ini sahih, sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Sebab bukan hadis ini saja, ada hadis lain lagi yang akan kita baca yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah dalam makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puan-puan, yang ini dalam ilmu hadis. Saya dengan puan-puan nak kena ada satu lagi bidang ilmu mengaji hadis. Kalau kita tak masuk dalam bidang ilmu pengajian hadis, kita tak boleh sewenang-wenang kata hadis ni dhaif, tak boleh pakai. Kerana kadang-kadang kena lihat apa yang dhaifnya. Yang dhaifnya pada sanad, sandaran perawi, tetapi dia masih lagi sahih pada makna dia. Maknanya betul. Kenapa maknanya betul? Kerana ada hadis lain yang seumpama hadis itu yang sahih. Kadang-kadang hadis itu setengah ulama kata dhaif, tapi setengah ulama kata sahih, maka dia masih boleh dipakai. Macam sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sapu, bukan sapu muka saja tuan, puan-puan dia, kepala sampai ke muka. Untuk mengambil masa ni, dia ada satu doa, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya. Allahumma azib anni hama wal hazan, sampai habis. Ada doa. Maka hadis tu, ya, menjadi khilaf ulama. Ada ulama kata hadis tu sahih, ada ulama kata hadis tu dhaif, bukan palsu, hadis dhaif. Kenapa ada ulama kata hadis dhaif? Kerana dalam tu ada seorang perawi. Ada seorang perawi. Perawi ni yang menjadi masalahnya, bukan hadis itu. Periwayat tak ada masalah. Allah, nama dia apa dah? Seorang nanti saya cerita balik, ya. Ada satu nama dia, Zaidul Ammi nama dia. Dia ni ada masalah sikit. Masalahnya, ada ulama hadis kata dia ni siqah, seorang perawi yang boleh dipercayai. Tapi ada ulama lain kata perawi ni ia lemah, dhaif. Bukan dia berbohong, tapi dia ni dhaif. Maka sebab tu hadis tu turun kepada pada asalnya sahih, turun kepada hadis dhaif. Kerana perawi itu seorang tu, yang lain okey. Maka ulama kata apabila berlaku khilaf, ada ulama kata hadis tu sahih, ada ulama kata hadis tu dhaif. Walaupun hadis tu dhaif, tidaklah dia tu dhaif yang bersanatan, kerana masih ada yang mengatakan dia tu sahih.
Maka dalam bab fadilat, maka ulama-ulama pun sapu muka. Tapi ada setengah pihak mengatakan bila mana hadis tu dhaif tak boleh pakai. Yang ini satu pihak tu lah. Maka sebab tu dah setengah tu dia ajarnya tak perlu sapu muka kerana hadis tu dhaif dan tak boleh pakai. Tapi ulama kata walaupun dia dhaif, ada sebahagian mengatakan sahih. Jadi kalau kita nak beramal boleh beramal. Kenapa? Kan ada ulama kata sahih dan ada ulama kata dhaif. Dhaif tu bukan kerana hadis tu, tapi perawi yang ada dalam tu, ada seorang tu yang ada setengah kata dia ni boleh dipercayai, ada setengah kata dia ni adalah lemah ingatan dia. Maka sebab tu hadis itu turun pada lemah, tapi tidaklah sampai turun kepada palsu. Maka sebab itulah ulama-ulama kita terdahulu, ustaz-ustaz lama-lama kita dulu, mereka sapu kepala sehingga kan ada doa di situ yang Nabi baca. Kerana dikatakan Nabi pada suatu ketika, Nabi bila mana selesai sembahyang, yang sahu maka Nabi sapu kepala dengan tangan kanan dia, sehingga kan Nabi berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa rahmanir rahim, Allahumma azhib anni hamma wal hazan. Ya Allah, kau hilangkan segala daripada diriku segala kesusahan dan segala kesedihan. Dapat pada imam-imam muda sekarang ni, imam muda kan, imam baru keluar tahfiz, jadi orang nanti jadi imam, tak sapu dia. Dia ingat ilmu dia banyak sangat, dia ingat. Saya kadang-kadang rasa terkilat juga ada, ya, ada setengah saya pergi mengajar, dia baru jadi imam, belajar tahfiz kan. Mungkin ada ustaz dia yang ajar dia. Dia pun itulah, ngaji barulah sikit sebanyak, ya, kemudian nak tolak dah keseluruhan yang ulama beramal pada satu. Kenapa? Kerana hadis tu dhaif. Tahu tak dhaif tu dhaif apa? Matan dia ke dhaif, ke sanad dia ke dhaif. Banyak lagi dibincang. Dhaif tu pula, ada tak ulama kata dhaif tu kerana terlalu sangat dhaif, atau dhaif tu dhaif yang biasa? Berapa orang perawi tu yang dhaif? Kalau tak bincang seumpama itu, kita tak layak untuk berbicara. Termasuk saya lah. Maka sebab itulah hadis ni pada zahirnya memang ada ulama kata dia ni dhaif pada sanad, tapi matan dia sahih. Makna dia tu betul. Maknanya lagi kerana di sana ada hadis lain. Ada hadis lain, iaitu man zara qabri, sesiapa yang menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati, maka wajib dia mendapat syafaatku. Yang tu nota kaki 51, hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Adalah hadis lain. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man ja'ani za'iran la ya'lamu lahu hajatan illa ziyarati, kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Ya, maka dikatakan sesiapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, yang mana dia tidak mengetahui baginya sesuatu hajat pun kecuali ingin menziarahiku, maka ke atasnya syafaat untuknya pada hari kiamat nanti. Itu hadis riwayat Imam Tabrani, ya, dalam Mu'jam Al-Awsat dan Al-Kabir dengan sanad yang dhaif, sebagaimana disebut dalam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Maka dihimpunkan hadis-hadis ini, walaupun dia sanad yang tu dhaif. Dhaif tu lemah, kita terima dah lemah. Tetapi hadis ni dalam bab apa? Dalam bab fadail, kelebihan. Maka hadis dhaif itu dalam bab kelebihan boleh beramal. Sebagaimana kata Al-Imam Suyuti dalam kitab Imam Suyuti, ya, harus yajuzu wa yustahabbu, harus kita beramal dan sunat kita beramal dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara al-fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amalan. Ya. Tapi jangan baca ayat ni saja, ayat tadi. Ini hadis, yang tadi ayat Quran tadi. Perbahasan ulama dalam tafsir-tafsir tadi. Dia gabung ke semua sekali. Sebab tu puan-puan, kalau dalam bab berhukum ni, dia ada satu istilah, iaitu al-jam'u. Al-jam'u ni himpunkan semua perkara berkaitan dengan bab tu. Ayat Quran ada berapa dalam bab tu, hadisnya ada berapa dalam bab tu, kata-kata ulama ada berapa dalam bab tu, tafsir-tafsir ada berapa dalam bab tu, membahaskannya, kumpul semua sekali, baru buat satu hukum. Kalau jumpa satu hadis, tak boleh. Sebab tak ada orang-orang minta bahasa sebut apa-apanya. Ada masa lagi? Ada orang tabligh. Orang tabligh dia jumpa satu hadis. Kita tak bukan nak hina orang tabligh, tidak, ada setengah-setengah tu dia tak tahu kaedah. Siapa-siapa yang pakai masa sembahyang, pakaiannya bawah pada buku lali kan, hadis tu, maka Allah tak terima sembahyang dia.
Ada hadis, ada. Tidak dinafikan hadis tu, memang ada. Dipanggil isbal, kan melebihkan kain dia bawah pada buku lali. Saya pernah dengar seorang ustaz tabligh mengajar. Dia di surau, saya dengar. Dia kata tak boleh tak. Haram. Tak sah sembahyang dia. Saya pun cakap, boleh tanya tak ustaz? Boleh. Saya kata, ada di sana ada satu hadis baginda Rasulullah SAW yang bila mana ditanya, kenapa Sayyidina Abu Bakar? Ya, Sayyidina Abu Bakar ni, kain dia memang lebih. Ada hadis mengatakan Sayyidina Abu Bakar dibenarkan dari Rasulullah SAW tentang pakaian yang melebihkan lebih pada buku lali. Jadi kenapa yang dikata tak boleh, kenapa yang ini boleh? Maknanya di sana ada sebab yang sampai tahap melabuhkan pakaian sehingga ke hukumnya haram kerana sebabnya takabur, bukan kerana pakaian itu lebih. Sebabnya takabur. Ada pun Sayyidina Abu Bakar yang melebihkan pakaian dalam bab yang sama, bab melebihkan pakaian di bawah buku lali. Maka Nabi benarkan. Kenapa Nabi benarkan? Kerana hati Sayyidina Abu Bakar hati yang bukan takabur. Jadi isu sekarang isu takabur, bukan isu pakaian itu dilebihkan. Kerana ada orang Nabi benarkan, ada orang Nabi larang. Lepas tu jangan baca satu hadis. Lepas tu saya tanya dia balik. Saya tanya dia, tak boleh nak jawab. Saya bukan tanya itu, bukan nak aibkan dia. Kita nak tanya supaya dah dia bila mana dia cakap begitu. Jadi masyarakat kampung ni, gitu je. Orang kampung kena pergi potong lah kain dia lah. Kain dia ni potong, jubah dia kan pergi potong. Tak payah potong jubah. Habis apa? Sembahyang je lah. Habis yang kena jaga, bukan pakaian tu, yang kena jaga adalah hati. Tapi orang tabligh semua cakap gitu. Tapi kalau ditanya mana lebih afdal, yang bawah buku lali atau atas buku lali, maka yang lebih afdalnya atas buku lali. Orang lelaki itu, habis itu dalam bab afdal, bukan dalam bab haram, bukan dalam bab tak sah. Lepas tu ustaz kata tadi tak sah, kena hurai panjang. Apa yang tak sah? Sembahyang ke tak sah? Ke pahalanya yang tak sah? Ya tak? Kalau sembahyang dah cukup 13 rukun, sah lah. Ada tak dalam bab batas sembahyang? Cuba tengok kitab. Saya kata kitab mana? Kitab fiqh mana yang mengatakan batas sembahyang bila mana kain melebihi buku lali? Batas sembahyang. Ada dalam bab kitab batas sembahyang? Mana ada? Habis macam mana ustaz kata? Yang masuk itu bukan batas sembahyang, batas pahala. Macam puan mengumpat bulan Ramadan kan? Mana saya tak mengumpat ustaz. Contoh lah kan, orang bukan puan lah, orang perempuan. Kerana yang suka mengumpat ni orang perempuan. Betul? Dalam Quran tu wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Ada ta marbutah tu. Kau belajar bahasa Arab kan? Tak pernah ni lain kali. Jadi ada orang perempuan, orang lelaki yang orang tambah orang lelaki nanti terasa pula. Ada orang perempuan, ada orang lelaki, dia mengumpat bulan puasa. Dia mengumpat bulan puasa. Batal tak puasa dia? Kalau dia tak makan, dia tak apa. Puasa dia tak batal, tapi pahala dia batal. Pahala dia tak ada puasa, tak batal. Kerana puasa dia ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mengumpat tak batal puasa, tapi batal pahala puasa. Sama juga yang tadi. Kalau dia takabur pun masa dia sembahyang, dia riak pun masa dia sembahyang, batal pahala. Tapi rukun dia cukup, sah sembahyang dia. Dia tak perlu qada sembahyang dia. Tapi pahala tak ada. Begitulah. Sebab tu hadis-hadis begini ni, ni dhaif. Dhaif itu baru satu hadis-hadis lain. Itu hadis ayat Quran. Ya? Sebab tu jangan terlalu mudah untuk kita faham lah. Tapi apa yang saya nak sebut pada puan-puan, supaya isu ni isu masyarakat ni, ya? Kerana ada pihak yang menuduh siapa-siapa pergi ziarah kubur Nabi masa buat haji, tak sah haji dia. Ada siapa-siapa yang berdoa di sisi kubur Nabi, syirik dia. Ada pandangan-pandangan di sana. Maka kita tak perlu faham dengan dia orang.
rugi masa. Ya, sekadar mana apa yang kita faham, kita pergi ziarah kubur baginda Rasulullah. Ya, dari segi kelebihan menziarahi kubur Rasulullah, Rasul mengatakan wajib kita ini yang telah ziarah ini akan dapat syafaat di akhirat nanti. Okey ya. Sebab tu kadang-kadang kita cakap pada orang tabligh, tapi kita ni minta maaf lah, ni rekod ni kalau orang tabligh tengok jangan marah pula. Saya bukan nak orang tabligh ni bagus ya. Saya pun cakap kat masjid satu sudut bagus. Ya, ibadah dia banyak. Dia pergi masjid dia ibadah aja. Kita pergi masjid berapa minit aja kan. Dia kadang-kadang duduk 3 hari kat masjid, dia keluar 40 hari. Sembahyang, tahajud semua. Baguslah yang tu, alhamdulillah, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang dia pergi keluar 40 hari. Pergi mana? Pergi Pakistan. Baik dia pergi ke Madinah ziarah kubur Nabi. Keluar Bangladesh. Mana ni pergi Bangladesh? Kan? Pergi setengah-setengah tu lah. Tapi kok dia dah pergi Mekah kot kan. Kalau dia dah pergi Mekah awal-awal, okey lah. Mekah, Madinah, baru dia pergi Bangladesh, baru dia pergi Pakistan, dia pergi India. Okey lah. Biarkanlah dulu ya. Dia pergi buat apa Ustaz, berdakwah? Dia keluar. Dia kan sahabat Nabi kan dulu Nabi suruh keluar. Ada yang pergi Mesir, ada yang pergi China, ada yang pergi Europe, Andalus, Spanyol berdakwah. Maka dia juga menggunakan kaedah itu. Jadi keluar berdakwah lah. Baguslah konsep tu, tak ada masalah lah. Cuma ada beberapa bab yang dikatakan tinggal keluarga, tinggal isteri tu kan, yang pergi keluar setahun tu. Gitulah isunya. Tapi walau bagaimanapun kaedah itu betul lah. Wallahu'alam. Setakat tu dulu lah ya. Ada soalan tak? 5 minit lagi ni. Menyeru nama kekasih, tak sempat kita hari ni. Kita sikit lagi ni boleh tak? Itu bab tu bab 4 dah habis dah. Maka akan datang kita baca bab 4 dah. Baik, menyeru nama kekasih. Antara bentuk interaksi dengan Rasulullah, adalah seseorang itu menyeru nama baginda. Sama ada untuk bertawassul dengan kedudukan baginda di sisi Allah, ataupun meluahkan perasaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua yang demikian menunjukkan interaksi ummah kepada Rasulullah dan menunjukkan kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Seru nama Rasulullah. Antara kisah yang masyhur adalah sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Abi Syu'bah, ya riwayat daripada Abi Syu'bah, ya qala kuntu amshi, muka surat 79 dia. Dia kata, saya terus terjemah di sini. Saya berjalan bersama Sayyidina Ibnu Umar. Tu kosong apa tu tak tahu lah tu. Dia salah saya. Lalu kakinya kebas. Ya, Abi Syaibah bahawa beliau berkata, saya berjalan bersama Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Lalu kakinya kebas. Maka beliau pun duduk. Lalu seorang lelaki berkata kepadanya, sebutlah manusia yang paling disayangi di sisimu. Maka beliau pun mengungkapkan, wa Muhammadah, ya Muhammadah. Tu dalam tu ya. Uzkur ahabban nas ilaika, kamu kena sebutlah nama orang yang paling kamu cintai di sisimu. Faqala, lalu dia pun kata, ya Muhammadah, ya wahai Muhammad. Faqama famasya, lalu beliau pun bangun dan berjalan. Hilang kebak dia, terus bangun berjalan. Cubalah puan-puan, sakit perut, sakit kepala, ya Muhammadah, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Ni ya, sama juga. Selawat menyeru dia kena ada kata seru. Dalam bahasa Arab dia ada satu bab namanya kata seru. Ya ayyuha. Ya, yang ada ya tu dia panggil seru. Kalau yang selawat tu selawat. Yang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu selawat. Tapi yang ni seru. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Muhammadah. Tu seru.
yang ada ya ya. Kita jarang dalam orang Malaysia ni jarang ya. Wahai suamiku, aku telah pulang. Saya jarang. Lepas ni balik buat macam tu ya. Tapi kita orang Malaysia ni jarang. Seru. Baik, itu satunya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad. Ni kitab hadis Imam Bukhari. Ya. Kitab hadis Imam Bukhari ni kitab sahih. Hadis sahih daripada Abdul Rahman. Saya baca rekah daripada Abdul Rahman bin Sa'ad, bahawa beliau berkata kaki Ibnu Umar kebas, tidak dapat bergerak. Ni cerita yang sama tadi, riwayat lain, jadi riwayat daripada lain. Lalu seorang lelaki berkata kepadanya, sebutlah manusia yang paling dikasihi di sisimu. Lalu beliau pun mengatakan, ya Muhammad. Yang tadi ya Muhammadah, jadi ya Muhammad. Maka sebutlah manusia. Begitu juga kisah di mana seorang mengadu kedukaan kepada Rasulullah kerana merasai kehadiran baginda di sisinya. Dalam kisah syahidnya Sayyidina Husin, ya saudara kandung Al-Husain bernama Zainab, akhirnya menyeru, ya Muhammadah, ya Muhammadah, sallallahu alaihi wa malakus sama. Haza Husain bin Arah, muzammalun bid dima, muqatta'un al-a'dha, ya Muhammadah, wa banatuka sabaya, wa dhurriyyatuka muqattalah. Ya wahai Muhammad, wahai Muhammad, selawat Allah ke atasmu, begitu juga malaikat langit. Sayyidina Husain ini dah di tanah lapang ini diselimut oleh darah dan terpotong anggota jasadnya. Wahai Muhammad, anak-anak perempuanmu menjadi tawanan, zuriatmu menjadi mangsa pembunuhan. Nah, ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Inilah dalil-dalil bahawa boleh diharuskan dalam syariat dalam bab tawassul. Bab tawassul ni bab luas. Bapa boleh beli kat kedai kita tawassul, tapi kalau tengok pengarang dia lah, kadang-kadang dalam 200, 400 muka surat karangan cerita bab tawassul. Salah satu ni perbahasan dia. Ya, kalau puan-puan duduk rumah sakit kepala, cubalah dengan izin Allah, jangan lupa kerana yang menyembuhkan adalah Allah. Semua ni kita guna nama kekasih Allah. Itulah kita kena faham gitulah. Wallahu a'lam. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, kau rezekikan kepada kami kefahaman tentang apa yang kami belajar, sebagaimana Engkau berikan kefahaman ilmu kepada Nabi-Mu, ya Allah. Engkau hidupkanlah kami dengan ilmu, ya Allah, sebagaimana Engkau hidupkan para sahabat Nabi dengan ilmu, ya Allah. Engkau hidupkanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Terimalah doa-doa dan munajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.